satu benda tapi lupa dah. Baik, cerita sikit. Orang Arab ni, dulu kita pernah ceritakan perkahwinan di kalangan Arab. Dia ada macam-macam jenis perkahwinan. Salah satu jenis dia dalam hadis Abu Daud, Aisyah cerita, perempuan-perempuan ni dia akan duduk kat rumah pelacuran. Ramai orang akan datang, tapi dia rekod lah. Dulu pelacuran dia advance, dia ada rekod. Mungkin dia kutip cukai, kau tak tahu lah. Tapi dia rekod lah. Dia rekod siapa yang datang melanggan, semua perempuan dia rekod. Sampai perempuan ni beranak. Apabila perempuan ni beranak, mereka akan pergi cari orang-orang yang pakar mengetahui nasab. Pergi kepada pakar nasab, tunjuk kat dia tu ni anak siapa. Pakar nasab ni dia ada kemahiran untuk kenal anak tu anak siapa. Pakar bukan agak-agak, memang betul dia tahu. Apabila dia tengok, dia boleh tahu anak ni anak siapa. Bila dia tengok, anak ni si fulan tu punya, pergi kepada si fulan. Semua orang percaya. Dia ni ada autoriti. Dia cakap dia orang percaya, orang tak bantah. Bukan dia tipu, memang dia kepakaran mereka dalam bidang tu. Ada dua kes. Satu kes, hamba kepada orang lain, melakukan hubungan dengan orang lain, dapat anak. Jadi anak kepada tuan perempuan ni kata, ini anak aku punya lah. Kawan yang berzina dengan perempuan ni kata, ni anak aku punya. Nabi kata tak, anak dikira mengikut tuan punya dia tu, bukan kira mengikut orang yang melakukan hubungan dengan dia. Dalam kes ni tak pakai. Tapi kemahiran itu, kemahiran nak kenal anak siapa, Arab ada. Kan seorang sahabat kita baca dalam hadis datang kan, dia dengan isteri dia putih dalam Islam, lalu kat Nabi, ni bukan anak aku kot. Nabi tak suruh, tak panggil orang tu datang kaji, betul tak betul? Tak, Nabi tak suruh kaji. Dia kata boleh tak unta color lain, mak bapak dia color lain, dia warna lain. Dia kata boleh lah, mungkin tok nenek dia dulu punya gen sampai ke dia. Macam itulah anak kau juga. Dia ambil dia jalan. Nabi ni nak tutup masalah, tak nak bagi orang fikir. Orang fikir banyak, dia jadi pening. Jadi untuk selesaikan masalah, so pakar yang kita cerita ni, saya dah cerita dah juga dulu. Datang satu hari tengok Usamah bin Zaid dengan Zaid bin Harithah duduk tidur, dua orang tidur. Usamah bin Zaid dia hitam, Zaid bin Harithah dia putih. Muka mereka tutup, tengah tidur, nampak kaki je. Kaki dua orang, satu kaki hitam, satu kaki putih. Orang yang pandai ni dia kata kepada Nabi SAW, inna hadhil aqdam ba'duha min ba'din. Sesungguhnya kaki ini sebahagian daripada sebahagian yang lain. Maksudnya satu ni anak kepada yang lagi satu. Nabi seronok. Nabi balik, Nabi pergi cerita kepada Aisyah, orang ni kata kaki Usamah ni memang berasal daripada Zaid bin Harithah. Nabi suka. Zaid anak angkat Nabi, Usamah anak kepada Zaid. Tuan-tuan, Arab jahiliah dulu macam-macam lah budaya mereka yang tak elok. Tapi kalau betul-betul sabit nasab tu, dia jadi satu kegembiraan pada mereka. Jadi balik kepada cerita kita, itu berkaitan dengan masalah suami yang nampak isteri dia berzina. Perempuan kalau dia pergi mahkamah, dia kata dia dirogol, perlu tak dia datangkan bukti? Dia perlu datangkan bukti. Bukan dia datangkan bukti lah, orang cari bukti. Bukan dia kena datangkan 4 orang saksi. Sebab dalam kes yang melibatkan hak anak Adam, dia dirogol dengan paksa, dia tak perlu 4 orang saksi. Cukuplah kalau ada bukti. Ada bukti boleh hukum orang lain. Tapi kalau tak ada bukti, dia sekadar dakwah sahaja, orang lain tak boleh dihukum. Ulama mazhab berbeza lah dalam kes ni. Tapi ini kena jaga. Kadang-kadang orang nak tegakkan hudud, maka terlepas pandang benda begini. Rogol tak boleh bagi sama macam zina. Kalau bagi sama macam zina, jenuh, orang tak mengaku dia kena rogol. Jadi dalam kes-kes begini, beban pembuktian itu juga menjadi berbeza. Nabi SAW sebut, wal yamin ala man ankara. Orang yang mengingkari, dia kena bersumpah bagi membatalkan dakwaan itu. Sumpah ni dipakai macam mana? Imam Abu Hanifah dia sebut sumpah untuk lepaskan tanpa bukti. Kalau ada bukti pendakwaan, dengan sumpah tak boleh lepaskan. Kalau dia tak nak sumpah, apa jadi? Dia panggil nukul. Beza. Kalau dia tak nak sumpah dalam kes berebut harta, kawan ni kata aku dah bayar dah sewa rumah kat dia,
Dia kata aku Tak bayar. tak bayar lagi, bergaduh. Yang kena sumpah ni tak mau sumpah. Apabila dia tak mau sumpah, tuan yang bayar ni, dia tak mau sumpah. Dia kata aku dah bayar tapi aku tak mau sumpah. Dia pun tak ada bukti, akhirnya dikira apa? Dia belum bayar. Dalam kes berebut harta, sumpah dikira, kalau tak mau sumpah dikira tak berlaku transaction tu. Tapi dalam kes melibatkan hudud, mencuri, orang bukti tak cukup, menuduh dia mencuri, dia tak mau sumpah. Ada bukti tapi tak cukup. Maka kata Imam Abu Hanifah, dalam kes ini dia tak mau sumpah, dia tak dikenakan hudud. Dia sekadar bayar balik nilai tuduhan itu kalau dia tak nak sumpah. Tapi kalau bukti cukup, hudud dikenakan, dikenakan kepada dia hukuman hudud. Tapi dalam kes jenayah yang lain, qisas dan sebagainya, kalau dia tak mau sumpah, dia tak kena. Sebab tu Abu Hanifah kata dalam kes suami menuduh isteri dia tak mau sumpah, dia tak kena apa. Jadi melibatkan qisas, melibatkan hukuman dan sebagainya, orang boleh memilih untuk diamkan diri. Bukti kau tak cukup, kau tuduh aku buat salah, aku tak nak sumpah. Kau datangkan bukti betul-betul, kalau tidak aku tak nak mengaku. Itu boleh. Apabila sesuatu itu melibatkan kes jenayah. Berapa ni? Masih lagi dalam bab yang sama. Cumanya para ulama mereka bahaskan dalam bab hukum. Dalam bab hukum kita jelas, orang nak menuduh kena datangkan bukti. Orang yang dituduh dia kena cukup sekadar bersumpah. Di sudut perasaan orang, apabila kes-kes tuduhan ini berlaku, apa orang akan buat? Kita lihat dalam kes apabila Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Apabila Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, tuduhan itu tersebar. Allah puji sikap Abu Ayyub Al-Ansari dalam Al-Quran. Allah sebut, laula in sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin. Alangkah baiknya apabila kamu mendengar cerita itu, orang mukmin lelaki dan perempuan mereka berfikir dengan cara yang baik, lalu mereka kata ini tuduhan yang tak baik. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Alangkah baiknya kalau apabila kamu dengar, kamu kata datangkan 4 orang saksi. Ini Allah puji Abu Ayyub Al-Ansari. Bila Aisyah radhiyallahu anha dituduh, isteri Abu Ayyub, dia cerita, Abu Ayyub datang ke rumah, dia cerita, tahu tak cerita orang tuduh Aisyah? Biasalah yang nak initiate cerita ni perempuan lah, laki dia ikut dia. Jadi isteri dia nak initiate cerita kepada dia, tahu tak orang tuduh Aisyah? Abu Ayyub kata aku tahu. Jadi isteri dia kata, jadi macam mana, betul tak betul? Abu Ayyub kata, kalau engkau di tempat Aisyah, engkau buat tak zina? Isteri dia kata, aku tak buat. Aisyah lagi baik daripada kau. Kalau engkau pun tak buat, memang dia pun tak buat lah. Jadi isteri dia pun duduk diam. Itu bincang daripada orang yang orang lain tak tahu. Dia pun tak beritahu kat Nabi pun. Cerita dalam rumah mereka je. Allah turunkan ayat Al-Quran, Allah puji sikap Abu Ayyub Al-Ansari. Tuduhan tu bila tersebar, apa Nabi buat? Nabi pun tak tahu betul ke tak betul. Nabi SAW pergi kepada Aisyah. Nabi kata, fa in kunti bari'atan fasayubari'ukillah. Wahai Aisyah, kalau kau tak buat dosa, Allah akan selamatkan kau. Wa in kunti almamti bidzambin fastaghfirillah wa tubi ilaihi. Kalau betul, wa tubi ilaihi. Kalau betul kau buat dosa, minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah. Nabi pun tak tahu, Nabi tak tuduh. Nabi panggil Usama bin Zaid, apa nak buat dengan Aisyah ni? Usama kata, yang kami tahu Aisyah ni orang yang baik. Nabi panggil Ali bin Abi Talib, apa kami nak buat dengan Aisyah? Ali kata, banyak perempuan dah tak yang pening kahwin dengan orang lain. Sebab tu Aisyah ni, dia tak marah Ali. Tapi kalau kita tengok ada beberapa kes, hadis-hadis yang melibatkan nama Ali, Aisyah tak sebut. Hadis tentang bagi mandi Nabi sebagainya kan. Aisyah sebut Al-Fadl bin Abbas dan juga seorang lelaki, dia tak sebut nama Ali. Saya tak tahu, guru saya Abu Lais kata mungkin Aisyah sedikit terkesan dengan nasihat Ali kepada Nabi SAW. Kata para sahabat ni manusia, mereka memang amanah, mereka adil, tapi mereka manusia. Jadi dalam inilah perbezaan pandangan. Kadang-kadang kita tengok mereka berbincang-bincang kan, para sahabat, perkataan mereka kecil hati, marah, itu berlaku.
dalam hadis Muslim kan dia cerita Al-Qasim. Al-Qasim ni salah seorang alim besar di Madinah. Dia datang kepada Aisyah dengan adik-beradik dia. Al-Qasim anak kepada Muhammad bin Abu Bakar dengan hamba perempuan. Seorang lagi adik-beradik dia anak kepada perempuan yang bukan hamba, perempuan yang biasa ni. Datang mereka orang cakap dengan Aisyah. Aisyah kata kepada Al-Qasim, "Pasal apa bahasa Arab hang tunggil langgang ni? Yang seorang ni bahasa Arab dia bagus." Al-Qasim dia diam lah. Aisyah kata, "Sebab dia tahu apa? Bapak kamu sama, sebab dia mak kamu tak sama. Dia mak dia ajar dia jadi cerdik. Kamu mak kamu ajar, kamu bahasa Arab kamu tunggang langgang sikit." Al-Qasim marah ketika tu. Dia marah tapi dia tak kata apa, dia diam. Cuma itulah di kalangan sahabat benda-benda gini berlaku. Balik kepada cerita tadi. Bila berlaku fitnah, kita tak tahu mana betul mana salah. Begitu juga dengan keadaan Nabi SAW. Nabi tak tahu Aisyah berzina betul ke, orang tuduh Aisyah. Dalam kes Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi tak tahu betul ke dia ni nak halau orang keluar daripada Madinah, ataupun Zaid bin Arqam ni cerita sendiri. Dalam kes-kes yang kita tak tahu apa kita buat, kita jangan cakap tentang benda tu. Kita setakat fikir je, aku rasa kita mentarjihkan salah satu. Aku rasa mungkin dia buat kot kesalahan ni, ataupun mungkin dia tak buat kot. Simpan dalam jantung kita seorang-seorang. Jangan cerita ke orang. Kalau kita rasa apa-apa, itu kita sendiri. Kita tak tahu dia memang salah ataupun dia memang tak salah. Ambillah sikap yang dibuat oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi sebut kepada Mu'adz, manusia ni tidaklah dilemparkan ke dalam neraka jahanam melainkan hasaidu alsinatihim, melainkan sebab kejahatan lidah mereka. Kadang-kadang ada benda yang aib besar kan, dosa yang kita tak pasti dosa tu orang tu buat ke tak. Orang semua kata dia ni berzina, kita tak tahu dia berzina ke tak, kita jangan cakap. Orang datang cerita kepada kita, takkan nak cerita. Yalah, kadang-kadang kita cerita benda-benda lawak tentang orang lain, dekat tu telah memadai. Lebih daripada itu, ambillah sikap Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau cerita tu melibatkan jenayah orang, melibatkan aib orang yang besar, dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Cukuplah sebagaimana kita sangka baik dengan diri kita, kita sangka baik dengan orang lain. Juga benda yang penting untuk kita ingat, untuk menutup aib orang lain itu pentinglah. Ya, itu benda yang Nabi SAW berpesan, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah fi dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib orang Islam, Allah tutup aib dia di dunia dan akhirat. Kadang-kadang cerita yang datang kepada kita, orang tak nak cerita ke orang lain, dia cerita kat kita, dia jangan cerita ke orang lain. Nama orang tu mesti dijaga. Baik, yang terakhir, Ibn Rajab membahaskan, kalau seseorang itu mendakwa sesuatu yang bukan milik orang tertentu, perlu tak dia mendatangkan bayyinah? Ataupun perlu tak orang nak bagi itu bersumpah? Ibn Rajab kata tak perlu. Cukuplah sekadar kita yakin dengan percakapan dia tu. Contohnya laqatah, hilang sebagai contoh. Kita buat pengumuman kan, kata siapa ada hilang jam, dia mai bagi tahu. Ataupun kita balik ni ada 1 jam tertinggal rumah Haji Rusdan. Haji Rusdan minggu depan bagi tahu, siapa ada hilang jam datang ke sini. Minggu depan lagi satu tu Haji Rahman datang kata saya tertinggal jam. Contoh. Haji Rusdan kata kau kena sumpah dulu ni jam kau. Itu tak perlu. Sebab kalau harta itu tak melibatkan orang lain punya. Kalau dia tuntut dia dapat, dia tak tuntut dia tak dapat. Ibn Rajab kata tak perlu bayyinah. Cukuplah sekadar dia meyakin. Jam kau warna apa? Jam aku warna hitam. Rolex, memang Rolex warna hitam, 35,000, ambillah jam kau. Jangan salah color lah. Kalau color memang jam orang lain lah. Jadi itu yang dibahaskan oleh para ulama. Harta rampasan perang sama juga. Pergi perang kan, bila kumpul harta rampasan perang, seorang tentera kata, ini aku punya barang ni, kamu rampas ni dulu barang aku, orang lain curi. Dia kata begitu, cukup kita yakin perkataan dia, kita pun bagi kepada dia. Dalam keadaan itu dia tak perlu mendatangkan bukti. Jadi saya ingat cukuplah sekadar setakat ini dulu untuk hadis yang ke-33 ni berkaitan dengan mendatangkan bukti bagi orang yang menuduh dan juga bagi orang yang dikenakan tuduhan. Cukuplah dengan bersumpah. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit sebelum berhenti. Assalamualaikum Ustaz. Nanti pasal duit Batu Mal tu, ada satu kes yang kat Malaysia yang duit Batu Mal tu dia buat beli saham, pelaporan. Itu dibolehkan atau tidak?
maksud dia pemimpin, maksud dia pemerintah menerima Baitul Mal untuk beli saham atau pelaburan. Ambil duit Baitul Mal ni, tuan-tuan ada kena tengok duit tu datang dari mana. Kalau harta rampasan perang, pemerintah dia bolehlah menguruskan harta tu, sebahagian hak dia boleh uruskan harta tu sebagai pemimpin dan sebagainya. Ataupun kalau harta tu harta yang orang tak tuntut, seorang mati, dia tak ada ahli waris, mati dia tak ada siapa mewarisi harta dia, dalam kes itu harta tu bolehlah dia fikirkan untuk kebaikan negara. Tetapi apabila orang kutip duit zakat, zakat mesti diberi kepada asnaf. Ataupun kalau bukan asnaf, keadaan-keadaan terdesak. Dalam kes Nabi bagi bantu untuk bayar balik ganti rugi, dan untuk bayar balik ganti rugi bagi orang yang dibunuh, tak tahu siapa bunuh dia. Itu dalam kes yang ada keperluan terdesak. Cuma dalam mazhab Syafi'i tak boleh bagi harta zakat melainkan asnaf. Ambil harta zakat pergi melabur, itu tak boleh. Sebab melabur itu boleh jadi kita untung, boleh jadi kita rugi. Jadi itu bukan harta kita. Petugas zakat bukan kerja dia nak tambahkan duit zakat. Aku dapat banyak ni aku nak tambah, tak, bukan itu. Kerja dia banyak mana dia dapat, banyak itu jugalah dia kena keluarkan dan bagi kepada orang lain. Jadi pelaburan itu benda yang dia tak boleh buat, haram. Kalau dia buat pelaburan itu kerana jahil, kerana dia ingat aku ada business strategi, aku boleh majukan perniagaan ni, mudah-mudahan Allah ampunkan dia tersilap dalam ijtihad. Sepatutnya dia tak perlu buat tu. Dia tak payah buat kerja amal, tak payah guna business strategi dia, cukuplah sekadar bahagikan duit zakat. Tapi kalau niat dia, kita melabur dulu, nanti untung setengah masuk duit zakat, setengah kita pergi ke tempat lain, itu dia berdosa besar. Itu dikira pecah amanah. Jadi bagaimana dosa dia tu melihat kepada apa, sebab apa dia buat begitu. Kalau dia buat begitu kerana sekadar keperluan dia, ada keperluan dan betul-betul niat dia untuk memajukan duit tu, itu juga tak boleh. Tapi tak sama dengan dosa dia nak ambil duit tu. Contoh Baitul Mal di Malaysia ni pelik, kadang-kadang orang boleh pinjam duit tu. Saya tak tahu betul tak betul cerita menteri pinjam duit repair rumah lah apalah. Ini benda-benda yang sepatutnya tak boleh jadi. Orang miskin yang bukan asnaf nak pinjam duit repair rumah pun tak boleh, tambahlah orang kaya, itu lagi dah tak boleh. Jadi ini harta Allah yang dipegang oleh pemerintah, dia kena bersifat amanah dalam bab ni. Duit cukai dia boleh buat apa dia suka. Kalau kita rasa tak puas hati dia buat benda yang tak suka, buat macam Imam Nawawi, jangan bayar cukai. Tapi zakat kita mesti bayar dan dia tak boleh bagi selain kepada asnaf. Wallahu a'lam. Dari zakat tadi, kalau zakat dia bayar untuk, kita bayar pada perintah semua sekali jumlah contohnya kan, tahun 2013. So by 2013 tu dia kena habiskan ke ataupun dia boleh carry forward ke macam mana? Bahagikan zakat terpulang pada pemerintah. Kalau ada zaman yang orang tak ada duit, tak ada orang nak minta duit zakat, dia boleh hold dahulu, bagi kemudian, itu terpulang pada dia. Yang penting bukan untuk disimpan. Zakat itu diambil daripada orang yang kaya, diberi kepada orang yang miskin. Contoh zakat ni kadang-kadang kan, kita duk hentam pusat zakat. Kadang-kadang pusat zakat dia pun buat kerja banyak juga. Bila cerita dengan kawan-kawan yang kerja pusat zakat, ada setengah orang miskin, mereka dapat zakat, tapi mereka memang tak mau tunjuk mereka kaya. Sebab, ataupun dia tak mau nak buat benda lain, sebab dia tahu kalau dia buat benda lain, nanti dia tak dapat zakat dah. Jadi dia nak biarkan diri dia status miskin tu berkekalan. Orang lain yang tak tahu, orang pergi melawat rumah sebahagian orang ni, orang kutuk pusat zakat, apa ni pusat zakat tak bantu. Dalam sebahagian kes mungkin betul pusat zakat tak sampai ke situ. Tapi ada juga kes pusat zakat dah bantu dah, orang tu dia memang tak mau repair rumah. Kata kalau aku repair tak dapat dah, lebih aku duduk diam. Bulan Ramadan, ada orang dapat zakat beribu-ribu. Bukan salah pusat zakat, dia bagi dah. Dan orang tu nak kekal macam tu, apa dia boleh buat? Jadi kadang-kadang bukan salah mereka lah. Kalau dia menganggap tak ada orang, betul dah tak ada orang nak terima zakat. Dalam negara tu semua orang kaya belaka, tak ada yang miskin, dia boleh simpan. Dia simpan sampai bila ada orang memerlukan, dia bagi. Tapi kalau ramai orang memerlukan zakat di luar, orang sampai tak bisa pada orang Islam, orang pergi ke tempat Buddha dan sebagainya, dia duk simpan lagi. Dia kata tak puas ni untuk tahun depan, itu silap. Itu bukan duit kau nak melabur, bukan duit dia nak kena simpan. Tak, itu mesti dia bagi. Bukan kira gaji dia. Dia jangan fikir, kalau kita bahagi habis bulan ni, nanti bulan depan tak ada orang nak kerja. Orang tak tahu nak kerja nak buat apa. Baik kita bagi sikit-sikit, bulan depan boleh kerja lagi. Jangan fikir begitu. Itu bukan duit kita. Duit kita tak apa lah.
Kadang-kadang orang fikir, lebih baik kita bagi sikit-sikit. Kalau kita bagi terus, nampak kita nak kerja, orang kurangkan staff. Masalah engkau kira kemudian. Yang penting masalah penerima zakat. Kadang-kadang mengira masalah ni menjadikan orang lain rugi. Kira-kira masalah orang lain, orang yang patut dapat tak dapat. Jadi, itu berkaitan dengan bagaimana pemerintah menguruskan zakat. Bolehkah penduduk di Qatar menyalurkan zakat pendapatan ke badan individu ataupun kebajikan untuk asnaf di bawah tajaan mereka tanpa melalui badan zakat pemerintah atau amil-amil yang dilantik pemerintah? Siapakah pemerintah untuk warga Malaysia yang bermastautin di Qatar, pusat zakat Qatar atau pusat zakat Malaysia? Bagaimana kalau pemerintah kufur, fasik, zalim? Di Qatar, pemerintah tak suruh bayar kat dia. Jadi bila pemerintah tak suruh bayar kat dia, kita boleh bayar dekat orang yang lain. Itu hak dia. Dia bagi hak kat orang lain, kita boleh bayar kat orang lain. Sama macam nak kahwin. Orang dah ada bini satu, dia nak kahwin dengan bini lagi satu. Patutnya dia kena bagi nafkah zahir dan batin, dia kena bagi. Tapi bini tu letak syarat dekat dia. Bini tu kata tak apalah, aku pun harta aku dah ada sendiri, aku tak perlukan nafkah zahir. Kau datang seminggu sekali ke 2 kali dah memadai. Itu hak dia. Dia setuju untuk withdraw separuh daripada hak dia, itu boleh. Boleh kahwin dengan dia, tak bagi nafkah zahir. Mohon peluang. Begitu juga dengan hak kerajaan. Kerajaan patut kutip zakat, tetapi apabila kerajaan kata aku tak mau kutip zakat, aku bagi kepada orang lain, ketika itu kita boleh bagi kepada orang lain. Jadi di Qatar boleh bagi kepada orang lain sebab kerajaan Qatar tak wajibkan bayar kepada dia. Boleh bayar kepada badan-badan muassasah khairiyah dan sebagainya. Termasuk di negara kita ni, di Malaysia kerajaan wajibkan bayar. Kalau tak bayar zakat boleh kena hukum kan? maksud saya kita untuk semua badan-badan di Malaysia Boleh. Sebab kerajaan tak wajibkan kita bayar kepada dia, kita boleh bayar kepada orang lain. Kepada siapa kita perlu bayar? Kepada siapa kita perlu taat? Kita taat kepada pemerintah tempat kita duduk lah. Di mana kita berada, kita terikat dengan undang-undang negara tu. Jadi bila kita di Qatar, kita terikat dengan undang-undang Qatar, kita bayar kepada kerajaan Qatar. Bukan dikira kita memegang warga negara mana. Jadi untuk kita special case, kita boleh bayar zakat. Tapi kawan-kawan yang duduk di Malaysia, dapat gaji di Malaysia, kerajaan wajibkan dia bayar kepada wakil pemerintah, dia kena bayar kepada wakil pemerintah. Tak boleh bayar kepada orang lain. Wallahu a'lam. Pemerintah kufur, dia tak boleh kutip zakat lah. Negara-negara kafir, mereka wajib juga bayar zakat. Dia boleh buat inisiatif sendiri. Badan Islam dia bayar kepada badan Islam itu mereka boleh buat sendiri. Bagi negara-negara yang pemerintah dia kafir. Okey kan? Jadi kita setakat ni untuk hari ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.